Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini Ustazah Masturina akan mengajar kamu semua dalam subjek akhlak tahun 4. Sebelum kita memulakan pelajaran kita hari ini, Ustazah harap semua anak-anak murid Ustazah sihat sejahtera dan marilah kita sama-sama menadah tangan untuk membaca doa sebelum belajar. Semoga apa yang kita belajar hari ini Allah akan menambah kefahaman kita, tambahkan ilmu kita dan luaskan lapang dada kita. Baiklah, mari kita sama-sama menadah tangan dan mengaminkan doa yang Ustazah baca. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب زدنا علما وارزقنا فهما رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم وافتحنا بمعرفة العلم ونور قلبي كما نورت الشمس والقمر سهلي لأبواب فضلك يا أرحم الراحمين Wahai Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kami dan luaskanlah kefahaman kami. Wahai Tuhan kami, lapangkanlah dada kami, mudahkanlah bagi kami akan urusan kami dan lepaskanlah kekeluhan lidah kami supaya mereka faham apa perkataan kami. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan sifat ragu, muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman-Mu. Bukakanlah kami dengan pengetahuan ilmu dan terangkanlah hati kami sebagaimana Engkau menerangkan matahari dan bulan dan mudahkanlah bagi kami pintu-pintu kurniaan-Mu. Wahai Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah hari ini kita akan melihat kepada isi kandungan mata pelajaran akhlak yang kita akan pelajari hari ini. Isi kandungan pertama, mata pelajaran pertama yang kita akan belajar iaitu tolong menolong kepada perkara kebaikan. Apakah perkara kebaikan yang kita wajib kita menolong orang. Dan kita tengok juga mata pelajaran kedua iaitu bertanggungjawab. Siapakah orang yang kita perlu bertanggungjawab? Apakah tanggungjawab itu? Dan mata pelajaran yang ketiga kita akan belajar iaitu adab berjalan. Mata pelajaran keempat kita akan belajar iaitu adab bermain. Bermain pun ada adab yang perlu kita pelajari. Dan yang kelima iaitu adab berkomunikasi. Bagaimana kita nak berinteraksi dengan kawan, dengan ibu bapa, dengan guru dan masyarakat. Semuanya ada adab yang perlu kita ketahui. Dan pelajaran yang keenam iaitu adab berjiran. Yang mana semua yang Ustazah pasti anak-anak murid Ustazah semua ada jiran kan, jadi kita mesti tahu apakah adab berjiran. Baiklah, untuk mata pelajaran yang ketujuh kita akan belajar tentang sifat mahmudah. Apa itu sifat mahmudah? Iaitu sifat terpuji yang kita akan belajar. Di bawah sifat terpuji ni kita akan belajar tentang taubat. Apa itu taubat? Bagaimana kita nak bertaubat? Dan di bawah unit kedua kita akan belajar tentang khauf. Khauf ni takut.
kepada siapa yang paling kita kena takut. Untuk mata pelajaran yang ke-8, kita akan lihat kepada sifat mazmumah. Tadi kita akan belajar sifat mahmudah, tapi kita akan belajar pula sifat mazmumah, iaitu sifat terkeji, sifat yang Allah benci, Rasulullah tak suka. Jadi, apakah sifat-sifat itu? Nanti kita akan belajar. Yang pertama kita akan belajar iaitu syarahut ta'am. Apa itu syarahut ta'am? Dan unit kedua kita akan belajar iaitu syarahul kalam. Tajuk pertama yang kita akan pelajari hari ini iaitu tolong menolong pada perkara kebaikan. Apakah yang dimaksudkan tolong menolong pada perkara kebaikan? Mari kita lihat sebelah. Baiklah, di sini ada satu gambar. Perhati dan bincangkan. Okey, Ustazah ingin menanda soalkan kepada kamu semua. Kalau lihat gambar tu, apakah situasi yang sedang berlaku? Mungkin Ali dan Ahmad sedang belajar sesuatu dan Aminah menolong dan menerangkan mungkin ada persoalan atau kerja sekolah yang mungkin Ahmad tertanya-tanya apakah yang dimaksudkan oleh soalan tersebut. Jadi Aminah menolong kepada Ahmad untuk membantu ia memahamkan apa kehendak soalan. Itu juga dimaksudkan tentang tolong-menolong pada perkara kebaikan. Tapi bukan pula pada memberi jawapan kepada kawan. Itu bukan tolong-menolong. Itu lebih kepada kita bukan nak bagi mereka pandai, tapi mereka sebenarnya tidak pandai kalau mereka meniru jawapan daripada kita. Jadi Ustazah harap kalau kawan-kawan nak minta jawapan, apa patut kita buat? Kita ajari mereka, bukan memberi jawapan sebulat-bulatnya. Kita sama-sama melihat apa itu pengertian tolong-menolong pada perkara kebaikan. Yang pertama, kita baca dan fahami apa itu maksud tolong-menolong. Tolong-menolong itu ialah saling membantu antara satu sama lain dalam perkara kebaikan, sama ada untuk diri, agama dan masyarakat. Itu adalah pengertian tolong-menolong pada perkara kebaikan. Baiklah, mari kita lihat dalil tolong-menolong. Kita baca dan hafaz. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Surah Al-Maidah ayat 2. Maksudnya, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa iaitu maksiat dan pencerobohan. Baiklah, dalam ayat ini sendiri Allah telah menerangkan bahawa kita ini dilarang untuk menolong kepada sesuatu yang dosa. Seperti yang Ustazah ceritakan sebentar tadi tentang contohnya kawan kamu minta nak tengok buku, nak pinjam, tak siap lagi kerja sekolah ni, sekejap lagi Ustazah nak masuk. Jadi kamu pun bagilah buku kamu. Jadi kawan kamu pun menyiapkan kerja sekolah dengan cara meniru. Meniru itu adalah perkara terlarang. Allah tak suka. Jika kita mahukan sesuatu, kita perlulah ada usaha dalam diri kita sendiri.
Baiklah, apakah fadilat tolong-menolong pada perkara kebaikan? Kita kena faham fadilat yang kita akan dapat pada diri kita. Yang pertama, kita akan mengeratkan kasih sayang. Mengeratkan kasih sayang antara keluarga, ibu bapa, guru-guru dan kawan-kawan. Mengerat kasih sayang ini bukan bercinta ya anak-anak. Mengeratkan kasih sayang ini adalah mengeratkan kasih sayang kita dalam masyarakat supaya orang senang atas kehadiran kita sendiri. Okey. Yang kedua, kita akan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Dan perkara yang ketiga iaitu pekerjaan yang berat menjadi ringan. Macam mana boleh jadi ringan? Mestilah jadi ringan. Cuba bayangkan dalam satu kelas yang ramai, banyak sampah, meja, lintang pukang kan? Bila kita bekerjasama, kawan kita tolong untuk membersihkan kelas, kerja yang berat itu menjadi ringan. Tak perlu dah nak buat sendiri, masing-masing tolong-menolong dan kerja masing-masing menjadi ringan. Yang keempat iaitu hormat menghormati antara satu sama lain. Yang ini penting ya kawan-kawan. Hormat menghormati ini, hormat menghormati sama ibu bapa, hormat menghormati sama guru-guru dan juga hormat menghormati kawan-kawan. Contohlah Ustazah bagi contoh ya. Apakah dimasukkan hormat menghormati? Baiklah, contoh kawan kamu ada satu diari. Diari ni kawan kamu dia mestilah ingin menceritakan tentang diri dia sendiri. Jadi dia tidak mahu tentang diri dia dibaca oleh orang lain. Jadi kamu mesti menghormati atas privasi dia sendiri. Jadi kamu boleh ke baca buku diari dia? Tidak boleh. Jadi itulah yang dimaksudkan kita kena hormat. Hormat barang orang, hormat menghormati masa kawan dan sebagainya. Baik. Mari kita lihat itu akibat tidak tolong-menolong pada perkara kebaikan. Baca dan fahami apakah perkara yang kalau kita buat benda itu, apakah akibat yang akan berlaku pada kita? Yang pertama, kita akan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita juga akan dibenci oleh ibu bapa dan keluarga, dibenci rakan-rakan, guru-guru dan masyarakat. Sesuatu pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan dengan cepat. Kerana apa? Akibat daripada perkara buruk yang kita telah lakukan. Dan yang terakhir iaitu kita akan melemahkan keharmonian sesebuah masyarakat. Kalau kita tidak menolong pada perkara kebaikan, bagaimanakah keharmonian sesebuah masyarakat itu boleh teguh? Sebab kita ini seperti merobohkan tiang yang ada. Dapat hari ini, insya-Allah. Ustazah harap apa yang Ustazah ajar ni, anak-anak murid Ustazah dapat menyebut pengertian tolong-menolong. Apakah pengertian tolong-menolong? Membaca dalil tolong-menolong. Kita dan anak-anak murid Ustazah dapat menyenaraikan apakah fadilat tolong-menolong dan menyenaraikan akibat kalau kita tidak tolong-menolong. Tahukah anak-anak murid Ustazah semua? Bulat air kerana pembentuk, bulat manusia kerana muafakat. Pentingnya muafakat antara satu sama lain. Amalkan dalam kehidupan kita, membiasakan hidup dalam masyarakat seperti aur dengan tebing. Baiklah, sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. InsyaAllah kita sama-sama menadah tangan. Kita membaca doa selepas belajar bersama-sama.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا فتاح يا عليم افتح قلبي فتوح العارفين. اللهم إني أستودعك ما علمتني فردده إلي عند حاجتي إلى ولا تنسنيه ya Rabbal Alamin. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pusingkan hati kami sesudah Engkau kurniakan kepada kami petunjuk. Anugerahkanlah kepada kami rahmat, kerana bahawa sesungguhnya Engkau Maha Pengurnia. Wahai Tuhan yang Maha Pembuka dan Maha Mengetahui, bukakanlah hati kami seperti orang-orang yang arif. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku mempertaruhkan kepada Engkau apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Maka kembalikanlah ia ilmu kepada mereka ketika aku berhajat kepadanya, dan janganlah Engkau lupakanlah aku akannya ilmu, wahai pentadbir sekian alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Semoga bertemu lagi. Sambungan akan datang pada mata pelajaran kedua, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.